Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berkumpul lagi sekali dalam kita punya kelas ataupun kita punya tips. Kita panggil dia sebagai tips ataupun teknik mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan kita ambil yang kita kongsikan daripada sebuah kitab bahasa Arab yang dinamakan sebagai kitab Ar-Rasul Al-Muallim. Kitabnya apa? Ar-Rasul Al-Muallim. Kitab ini ditulis oleh Al-Fadil Al-Allamah Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Kitab ini sangat-sangat menarik. Sebenarnya Syekh ini mengumpulkan hadis-hadis Nabi, cerita-cerita dan juga kisah-kisah daripada sahabat yang menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah model dan juga merupakan satu contoh terbaik untuk seorang manusia itu bergelar sebagai pendidik. Sama ada dia adalah guru di sekolah, ataupun dia seorang juru cakap, ataupun dia seorang ketua di pejabat, ataupun dia seorang ibu bapa yang duduk di rumah. Tak kisahlah apa pun jawatan dia, dia merupakan seorang pendidik, seorang pendakwah yang mampu bercakap dengan orang lain. Sebab apa? Sebab asalkan dia namanya manusia, dia ada satu tugas yang Allah beri kepada dia, iaitu khalifah. Khalifah ni apa dia? Adalah makhluk yang Allah tinggalkan di atas muka bumi untuk buat kebaikan dan halang manusia buat kejahatan. Macam mana nak suruh orang buat kebaikan? Sudah pasti dengan menasihati, dengan bercakap, dengan mempunyai skill komunikasi yang baik. Macam mana nak halang orang buat kejahatan? Sudah pasti dengan mempunyai skill komunikasi yang baik juga. So sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita apakah dia teknik untuk kita mengajar orang lain. Inilah yang kita belajar. Dalam kelas yang lepas, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang saya kasihi, adik kakak, kita dah belajar teknik nombor 1 dan teknik nombor 2. Apakah teknik nombor 1? Teknik nombor 1 kita belajar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekiranya dia nak mengajar, dia akan jadikan dirinya sebagai contoh dahulu. Sebelum dia nak ajar sesuatu, sebelum dia nak bagi tahu sesuatu fakta, sebelum dia nak bagi tahu sesuatu arahan, dia yang buat dulu. Dia yang tunjukkan cara dulu. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah takkan suruh orang buat melainkan Rasulullah dah buat dulu. Apa kelebihan dia bila Rasulullah buat dulu? Dia menghilangkan rasa tak puas hati pada orang lain. Orang lain nak cakap lebih pun tak boleh. Orang lain nak kata, alah dia cakap boleh lah. No, Rasulullah tak buat macam tu. Rasulullah buat dulu, baru dia suruh orang lain buat. So orang lain tak ada satu sentimen nak kata dia cakap je boleh lah. No, Rasulullah buat dulu. Sebab itu kita sebagai seorang ketua, apa yang kita boleh buat adalah bila kita nak suruh seseorang buat satu perkara, terutama ibu ayah, kalau nak suruh anak buat satu perkara, kita buat dulu. Bila kita buat dulu, anak-anak takkan ada rasa prasangka. Bolehlah ibu tak buat, adik yang buat, adik tahulah. Walaupun kita dah lama buat dah, tapi dia punya perasaan macam tu. So kita kena tunjukkan contoh dan tunjukkan cara. Itu tips nombor 1 kita belajar sebelum ni. Tips nombor 1 adalah jadikan diri kita sebagai contoh untuk orang tengok. Bila orang tengok, orang inspired. Bila orang inspired, orang nak buat. Ini nombor 1. Apakah tips nombor 2 bila nak mengajar seseorang? Tips nombor 2 bila nak mengajar seseorang adalah bila kita nak mengajar seseorang, kita kena pastikan kita ajar beransur-ansur. Kita ajar beransur-ansur. Ajar sikit-sikit. Apa maksud ajar sikit-sikit ni? Ajar sikit-sikit ni maksudnya, kalau ada banyak sangat perkara yang nak diceritakan, buatkan pelajaran ataupun pengajaran itu sedikit demi sedikit. Jangan ajar banyak-banyak. Sebagaimana contoh Nabi berikan kepada kita dalam satu kisah yang diceritakan oleh sahabat,
Sahabat cerita apa? Rasulullah SAW akan mengajar kami 10 ayat. Rasulullah ajar berapa ayat? 10 ayat. Dan kami tidak akan berganjak ke ayat lain selagi mana kami tidak buat 3 perkara. Pertama, kami tidak menghafalnya. Kedua, kami tidak memahami maksudnya. Ketiga, kami tidak beramal dengan ayat itu. 3 benda ini selagi mana sahabat tak buat, selagi itu diorang tak akan berganjak ke ayat lain. Nak menunjukkan Nabi ajar sesuatu beransur-ansur, sikit demi sedikit, bit by bit. Orang putih kata sikit demi sikit. Dia tak buat sekaligus, tapi dia buat sikit-sikit. Nampak macam progresnya lambat, tapi sebenarnya progres itu menunjukkan bahawa ada banyak peluang untuk anak-anak kita ataupun orang-orang yang tengah dengar nasihat kita ini buat perubahan sebab dia buat sikit-sikit. Itu nombor 2. Apakah tips nombor 3 yang kita nak belajar hari ni? Tips nombor 3 ni sangat-sangat best, sangat-sangat bagus, dan kita sendiri pun kadang-kadang tak perasan yang sebenarnya benda ini dibuat oleh Nabi SAW. Apakah tips nombor 3 ni? Tips nombor 3 ni adalah bila Nabi nak mengajar sesuatu ataupun Nabi nak nasihatkan sesuatu, Nabi akan elakkan perkara yang membosankan pendengar. Nabi akan elakkan perkara yang membosankan pendengar. Ini yang Nabi buat. Nabi akan elakkan orang bosan. Macam mana Nabi nak elakkan orang bosan? Diceritakan dalam satu riwayat hadis, diceritakan oleh satu riwayat hadis yang bukan daripada Nabi, dia merupakan daripada sahabat. Seorang sahabat ini bernama siapa nama sahabat ni? Sayyidina Abdullah ibn Abbas. Sayyidina Abdullah ibn Abbas, dia ini bila dia nak bagi tazkirah dekat orang, bila dia nak mengajar orang, bila dia nak beri nasihat kepada orang, nak mengajar orang, nak ilmu kepada orang, dia akan buat setiap hari Khamis sahaja. Bila dia buat setiap hari Khamis, dia pun buatlah hari Khamis. Setiap hari Khamis je dia buat. Hari lain tak buat. Hari lain dia tak buat. Dia buat hari Khamis sahaja. So, bila dia buat hari Khamis, orang pun kata dekat dia, wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya bila engkau bercakap ni, kami sangat lembut hati. Kami rasa seronok sangat. Kami rasa macam, ya Allah, hai banyaknya ilmu kami dapat. Boleh tak kamu ajar hari-hari, wahai sahabat Nabi? Boleh tak kamu ajar kami hari-hari? Apa Ibnu Abbas jawab? Ini yang kita kena belajar. Ibnu Abbas kata apa? Ibnu Abbas kata, kalau boleh hari-hari aku nak ajar kamu. Hari-hari aku nak ajar kamu. Tetapi aku teringat bahawa Rasulullah SAW bila mengajar, dia akan selang-selangkan hari untuk mengelakkan orang bosan. Nampak tak? Rasulullah bila dia mengajar, dia akan selang-selangkan hari supaya mengelakkan orang bosan. Sebab apa? Sebab bila belajar ini kadang-kadang membosankan. Jadi sebab itu Nabi SAW nak bagi tahu kepada kita, bila nak ajar sesuatu kepada orang, bila nak nasihat sesuatu kepada orang, jangan ulang benda yang sama banyak kali kepada orang itu. Jangan ulang hari-hari. Jangan sebut banyak kali. Sebut dia berselang-selang. Memang banyak kali, tapi bukan all the time. No. Kita sebut dia pada satu masa yang kita nak sebut. Contohnya kita dah cakap, kita dah susun kalau nak nasihat ataupun nak tazkirah pada anak-anak, setiap hari lepas maghrib sahaja. Ini tazkirah. Tazkirah ini lepas maghrib. Waktu lain tak ada tazkirah. No bebel-bebel, no tazkirah percuma, no waktu-waktu marah, no. Waktu maghrib adalah waktu untuk kita tazkirah anak. Kita dah fixkan. Apa kesan dia? Kesan dia adalah orang tertunggu-tunggu. Itu nombor 1. Nombor 2, orang akan bersedia. Itu nombor 2. Nombor 1, tertunggu-tunggu. 2, bersedia. Dan nombor 3, orang akan rasa tidak bosan. Kalau hari-hari kita cakap, last kali orang yang dengar tu pun bosan. Orang yang dengar tu pun penat. Sebab apa? Sebab sentiasa kita bercakap. Sebab itu Nabi SAW bila nak mengajar, Nabi akan mengelakkan kebosanan. Ada hari Nabi ajar. Ada hari Nabi borak-borak sahaja. Ada hari Nabi buat kerja sendiri di rumah. Ada hari Nabi buat kerja lain.
Yang pentingnya ada hari yang Nabi betul-betul mengajar. Ini adalah Rasulullah SAW punya cara yang sangat menarik, yang sebenarnya kita jarang sangat praktiskan. Kadang-kadang kita rasa macam hari-hari kena mengajar, kena sebut dekat anak kita, kena marah ke anak kita. Tapi sebenarnya, tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah SWT, Nabi punya tips adalah Nabi akan cuba sedaya upaya untuk pastikan tidak bosan. Tidak bosan ni bukan sahaja pada masa, tetapi pada percakapan kita. Boleh jadi hari-hari kita berletih. So kita tukar approach untuk mengelakkan anak bosan, kita tak berletih. Kita buat apa? Kita buat video pula. Bagi anak kita macam rare sikit kan. Macam, okay, ini video. Video itu kita nak bagi nak nasihat anak-anak. Pun boleh juga. Tapi dia mengelakkan kebosanan. Anak-anak hari ini cepat bosan. Sebab apa? Sebab dia sangat terdedah dengan gadget, dan gadget ini sifat dia adalah cepat. Everything yang ada dekat gadget ini sifatnya adalah cepat dan fast. So anak-anak kita punya fokus sangat-sangat cepat terganggu. Sebab itu bila kita banyak cakap dengan dia, dia takkan ingat sangat. Even kita pun kadang-kadang bila kita duduk dekat phone, kita tengah tengok phone, orang cakap dengan kita, kemungkinan besar kita tak dengar pun orang cakap apa. So ini adalah benda yang selalu sangat jadi kat kita. Lepas tu bila dah sudah tu kita kata, saya cakap apa tadi Cakap apa tadi baru kita tiba-tiba nak grab. Padahal orang tu dah habis cakap dah. So sebab itu benda ini kita kena pastikan supaya anak tidak bosan, keluarga kita tidak bosan, kawan kita tidak bosan, ahli yang mendengar apa yang kita cakap ni tidak bosan. Kita kena ingat yang kita nak bagi tahu ni adalah benda yang penting. So kita kena pastikan apa yang kita beritahu itu sampai kepada orang. Jangan kita sekadar beritahu, aku dah beritahu, kau dengar tak dengar kau punya pasal. No. Sebab apa yang kita nak beritahu itu penting. Sebab itu kita cakap. Kalau tak penting, kita tak cakap. Sebab dikatakan pentinglah kita nak cakap. So bila kita nak cakap, usaha sungguh-sungguh untuk pastikan apa yang kita nak cakap tu sampai. Bila sampai, orang akan buat perubahan. Walaupun tak banyak, at least ada sikit. Ini yang penting. Ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, yang paling penting adalah kena pastikan kena jauhkan diri daripada perkara yang membosankan. Kalau hari-hari kita punya cara nasihat anak adalah membebel ataupun marah, cuba tukar supaya anak tidak bosan. Cuba tukar dengan cara yang lain. Cuba tukar. Kalau hari-hari cara kita tazkirah adalah dengan cara kita bercerita. Cuba tukar untuk perkara itu tidak bosan dengan cara anak pula bercerita. Macam mana nak bagi anak bercerita? Kadang-kadang merepek cerita tu. Tak entah apa-apa entah ceritanya. Bagi dia satu buku supaya dia buat ulang kaji, maghrib nanti dia yang cerita. Waktu-waktu PKP ni lagilah, waktu-waktu tengah cuti panjang ni tuan-tuan dan puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, waktu ini ada banyak masa anak-anak kat rumah. So bagi dia masa untuk dia ulang kaji dan bagi dia tugas untuk dia buat revision dan dia akan present. Supaya dia jadi pentazkirah ketika solat tarawih. Ini sangat-sangat membantu. Sebab apa? Sebab mengelakkan kebosanan. Nabi SAW sangat pentingkan benda ini. Nabi tak nak orang yang dengar bosan. Bila orang bosan, orang tak nak dengar lagi kita cakap. Kita tak nak orang bosan bila kita cakap. Itu yang paling penting. Tuan-tuan dan puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, setakat itu sahaja perkongsian saya hari ini. Untuk yang nak sama-sama berkongsi rezeki kita pada bulan Ramadan ini, untuk membantu orang yang tidak berkemampuan ataupun yang tidak ada sumber pendapatan disebabkan PKP yang panjang ini. Jom sama-sama dengan saya kita menabung dalam satu tabung yang saya buat dinamakan tabung kongsi rezeki Ramadan. Tabung khas yang saya letakkan untuk saya berkongsi rezeki yang ada pada saya sikit untuk kepada orang-orang yang susah, orang-orang yang tidak mampu dan tidak ada kemampuan untuk bekerja pada waktu-waktu yang susah ini. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah di depan saya ini ada duit lebih yang nak dikongsikan bersama-sama, kita kongsi rezeki di bulan yang sangat-sangat mulia ini. Jom kongsi sama-sama. Just masukkan sumbangan anda ke nombor akaun yang ada di bawah ini. Kongsikan sumbangan anda ke dalam nombor akaun ini dan saya akan sampaikan kepada orang yang sepatutnya pada setiap hari Sabtu dan Ahad bulan Ramadan. Okey, so tuan-tuan dan puan, kalau nak berkongsi rezeki, ini tempatnya.
boleh kongsi sahaja di nombor akaun di bawah ini. Nombor akaun ini adalah nombor saya yang saya telah kosongkan untuk saya infak kepada orang lain. Aku luma tasma'un, tuan-tuan dan puan. Terima kasih banyak-banyak. Semoga Allah merahmati tuan-tuan dan puan. Kita jumpa esok dalam siri tips mengajar gaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu kita habiskan di sini. Aqul ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.